Solat fardu lepas baca Fatihah saya terlupa baca surah dan terus rokok. Sah tak solat saya? Dengar baik-baik. Soalan dia, lepas baca Fatihah, dia lupa baca surah. Okey? Dia terus rokok. Sah tak semayang dia? Nak tahu sah atau tidak sah? Hukum baca Fatihah itu rukun semayang. Tak baca tidak sah. Adapun baca surah, hukumnya sunat. Kena ingat, sunat je. Jadi siapa yang baca surah lepas Fatihah dapat pahala fadilat. Siapa yang tak baca tak dapat fadilat, tetapi sah semayangnya. Nampak? Ramai lagi orang duk faham baca surah tu wajib. Nampak? Tidak wajib. Yang wajib hanya baca Fatihah. Jadi semayang lisa ke, semayang subuh ke, semayang sunat ke, wajib baca Fatihah. Lepas Fatihah waladdallin. Sunat baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, contoh. Sunat. Siapa baca dapat pahala, tak baca tidak ada masalah, semayangnya sudah sah. Okey? Soalan seterusnya, daripada kalangan Nabi, kenapa Allah pilih Nabi Isa untuk bunuh Dajjal? Pula dah. Semua benda dia nak tanya. Jadi Dajjal ni satu makhluk Allah yang sangat jahat lah. Ni kerjanya dia keluar nanti sebagai ujian ke atas manusia, menyesatkan manusia. Ada begitu. Jadi sampai masanya keluarlah Imam Mahdi. Cerita Rasulullah lah. Akhir zaman itu dia punya panggil tentatif dia. Dia takkan lagi dah, menurut dalam hadis sama saja. Keluar Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdi ini bukan lawan bagi Dajjal. Yang dapat membunuh Dajjal ialah Nabi Isa alaihi salam. Nampak? Yanzilu Isa ibn Maryam minas sama ilal ardi yaqtulud Dajjal. Nanti akan turun Nabi Isa daripada langit ke bumi membunuh Dajjal. Jadi kenapa pula Nabi Isa? Kenapa tidak Nabi lain? Kenapa tidak Nabi lain? Soalan dia. Contohnya Nabi mana? Okey, kalau tidak Nabi Isa, contohnya Nabi Nuh, contoh. Jadi Nabi Nuh akan membunuh Dajjal. Nanti dia buat soalan pula, kenapa Nabi Nuh? Jadi susah lah. Faham lagi? Jadi jawapan dia, Nabi mana yang belum wafat? Nabi Isa. Itu jawapan dia. Jadi tak disuruh orang mati bunuh dia. Orang yang masih hidup, Nabi Isa AS. Faham lagi? Ahlussunnah wal Jamaah sebut dalam Quran ketika dikepung Nabi Isa oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ni tak mau menerima ajaran kitab Injil. Dia nak pakai Taurat dia tu. Jadi walaupun datang Nabi yang betul, dia nak tolak, dia buat perkataan bunuh. Dikepung rumah Nabi Isa. Sampai tak boleh lari lagi, yakin tak boleh lari dah. Masuk dalam tu, dalam hunggak ramai-ramai tu, ditangkap sama sendiri. Dalam Quran kata Allah serupakan antara pengikut yang nak membunuh Nabi Isa, Allah jadikan muka dia muka Nabi Isa. Jadi tangkap dia tu disalib. Bukan aku, muka sama. Itu kerja Allah. Syubbihalahum, Allah jadikan mereka itu tersalah dah. Rupa muka orang lain jadi muka Nabi Isa. Maka disaliblah, dibunuh. Sebab itu kepercayaannya Nabi Isa telah mati. Orang Yahudi pun percaya telah mati, kami berjaya bunuh. Orang Nasara, orang Kristian pun percaya dia mati di batang salib supaya nak menanggung dosa manusia. Jadi lagu tu pula. Tapi ceritanya Allah angkat ke langit. Maka belum wafat, maka dia akan turun ke dunia. Dia antaranya menjadi apa? Hakaman adilah. Dia akan menjadi pemerintah yang adil. Adilnya Nabi Isa pada akhir zaman nanti menjadi pemimpin. Sehingga kan makna harimau boleh bermain dengan kambing. Masa tu. Dan ni boleh harimau main dengan kambing. Dan kanak-kanak bermain dengan ular. Disebut dalam hadis. Ular berbisa lah. Anaconda main dengan baby. Apa benda? King Cobra, tedung sela, bermain-main dengan kanak-kanak. Dia ni cuba main dengan King Cobra. Kalau tidak ICU, tahlil.
Nah, faham lagi? Tu. Wa yaksirus salib, dan dia mematahkan salib. Maksudnya dia akan memberitahu bahawa ajaran salib ini adalah dusta, tidak benar. Wa yaqtulul khinzir, dan membunuh babi. Maknanya bukan dia pergi bawa senapang dengan pilitan pergi tembak babi. Maksudnya dia mengharamkan babi kerana apabila Nabi Isa diangkat ke langit, kitab Injil diubah daripada haram makan babi kepada tidak haram. Nampak? Jadi dia betulkan balik apa perbuatan salah kaumnya yang menukar-nukar hukum di dalam kitab Injil. Okey? Jadi kenapa dia yang bunuh Dajjal? Kerana dialah Nabi yang masih hidup. Pekerja LHDN solat duha pada waktu pejabat, tapi waktu yang hilang diganti dengan waktu petang. Maknanya dia balik lewat. Bergantung kepada majikan dan tugas dia. Adakah dia pergi solat duha itu meninggalkan tugas yang memudaratkan orang lain? Tak ada. Adakah bila dia beritahu pada majikan, dia buat begitu dibenarkan? Dia dibenarkan harus. Tetapi cukup dengan sekadar waktu duha. Nampak? Semayang duha berapa minit? Lebih kurang 5 minit. Nida semayang duha tapi sejam 45. Kata kamu duha ke? Betul tak? Saya duha lah tapi campur tarawih. Siap ada witir juga. Nah, ada masalah. Mana-mana majikan pun kalau meminta duha sekejap dia bagi. Pasal duha ni pendek 2 rakaat je. Allahu Akbar, Fatihah. Ada 5 minit, 7 minit lah. Okey. Tapi mau macam tarawih. Sejam lebih. Duha korok dia gitu. Apakah hukum kaki tangan LHDN salat asar berjemaah? Adakah dimaknahkan untuk bekerja? Tu tengok. Semua tempat tengok. Bergantung kepada terma di situ. Kerana kita ada pemimpin, dilantik pengarah dan sebagainya tak? Pegawai takbir yang akan mentadbirkan. Tu nak? Jadi keadaan jabatan itu berlainan. Jika ada arahan bertulis dibenarkan, okey. Jika ada arahan bertulis dilarang, tak boleh. Kena buat gila-gila. Yang tak boleh kita akur ialah dilarang mengerjakan solat fardu, baru tak boleh. Bahawa arahan itu tidak betul. Okey, tapi kalau arahan tidak benarkan lakukan yang sunat, itu boleh. Kita tak setuju, kita kerja jabatan lain. Dia gitu. Cuma kalau tidak ada larangan bertulis, tidak ada kebenaran bertulis, yarji'u ilal urfi, kembali kepada adat kebiasaan. Kebiasaannya majikan bagi tak kalau sekejap dengan dunaikan jemaah. Bagi kerana apa? Tidak mudaratkan kerja pun. Silakan. Okey? Soalan seterusnya. Kerja curi tulang, apakah hukum gajinya? Gajinya macam tulang. Kita ni bekerja kemudian dibayar. Bermakna kalau kita dibayar tapi kita curi kerja, curi tulang, makna kita tidak bekerja tapi dibayar. Itu tak betul. Situ tak betul. Nampak? Kan kita dibayar untuk bekerja. Bila kita ada kerja, kita tak buat kerja, maka tak buat kerja pun kita akan tetap dibayar. Maka bayaran kita itu tidak berkat. Kena jaga. Kita nak makan dalam hidup kita ni 2 syarat. Pertama, halal. Okeylah, gaji awak halal, tapi tidak elok. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, kalau mau nak makan di dunia ni, makan ni ada 2 syarat. Pertama, halal. Kedua, elok. Betul lah gajimu halal, tapi mu banyak curi tulang, perbuatanmu ini tidak elok. Apa yang mu beri makan anak binimu, tak oleh. Apakah hukum perempuan warnakan rambut tapi dia belum beruban? Kalau beruban, tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Okey? Tapi kalau belum beruban, ada khilaf di kalangan ulama. Ada sebahagian fuqaha membenarkan. Tapi bukanlah dia buat mendedahkan aurat. Macam arti-arti kita tengok. Dah lah color rambut. Tak tutup pula tu. Faham tak? Rambut macam orang pelaut. Dah, bini kita tak beruban lagi. Tak beruban lagi, ada pendapat membolehkan. Dia dye. 2 syarat. Pertama, dye yang halal. Maksudnya bila dia dye rambut itu, rambut itu tidak ada penebat.
yang menyebabkan air tidak kena rambut ketika mandi. Nak tahu ada penebat atau tidak begini. Lepas kita dye, kita tarik rambut dengan jari gini. Rambut sorak tu kita tarik. Kalau rambut itu dye yang halal, mandinya sah, kita akan rasa licin. Licin. Okey? Kalau ada getah, ada dye yang lekat pada rambut yang mandi tak sah, bila kita tarik rambut ini disangkut-sangkut. Pasal apa? Dia bergetah. Okey? Kalau yang dye yang halal, tarik siup licin. Faham tak ni? Bengong belakang. Muka jadi selenga belaka. Color sudah kesan warna saja. Tak sah. Bila kita lepas dye, dah kita ring dah. Kenapa? Allah illa libu kepada suami aku. Tu orang betul. Yang kedua, tutuplah kamu, jangan pula sampai kali baru lah. Buat keluar separuh jambu kat depan. Yang tua-tua tu moleklah dai. Kerana orang lelaki-lelaki ni begitulah. Bila dah tengok rambut dah putih dah ini, dia pun banyak nak main carrot pula kat luar, main berita apa semua. Banyak nak berpersatuan lah dia. Walaupun pasal bini dia dah rambut belang-belang, dia macam tupai nandung rambut. Si A masuk tender dapat projek. Si A menyerahkan kontrak tersebut kepada si B. Dia menerima komisen pada si hukum pendapatannya. Boleh. Kita masuk tender, kita ada lesen, kita dapat projek itu, kemudian kita suruh orang lain buat kerja. Boleh. Jika dia dibenarkan oleh pihak kerajaan. Faham lagi? Yang tak bolehnya kita ni yang ada lesen dan kita ada kabel. Kita akan dapat projek. Itu boleh. Tapi kalau kita dapat kerja, kita suruh buat, boleh kan? Asalkan yang disuruh itu yang dibuat. Faham lagi? Tapi yang jadi tak betulnya bukan benda tu. Yang jadi tak betulnya kita ni sebagai tuan lesen, kita ada line untuk mendapatkan projek. Jadi kontraktor lain seolah-olah dia anak tirikan. Yang sepatutnya benda itu diadil, diberi dengan adil. Tapi kerana kita line kabel kita, kabel besar, kabel telekom, nampak? Jadi kita je yang dapat. Jadi yang kontraktor yang bawah ni bertengget dengan kita. Itu masalah. Masalahnya orang lain tak dapat. Ini tak boleh. Hukum beriah bagi perempuan terpaksa beriah atau atas keperluan bekerja. Jadi kalau dia kata kita kerja LHDN wajib pakai gincu, tipu. Tipu. Dia cakap dah ketua pengarah tak ada kan. Faham lagi. Tipu lah tu. Tapi kalau dia kerja sebagai model, dia kerja sebagai pramugari, itu lain cerita. Yang perlukan make up dan sebagainya. Begini. Kalaulah jabatan-jabatan kerajaan biasa ni sebenarnya tak ada pun syarat make up. Betul tak ni? Datuk? Tak ada lah? Tak ada. Cuma keterampilan orang berjabat. Janganlah mari muka macam musang, muka macam dudu mari kerja. Tak. Ingatlah kita nak keluar rumah, atas apa nama sekali pun, atas apa status pun jawatan kita, tak boleh berlebihan. Tak boleh. Saya jawab kita, jabat mana pun panggil, bank negara ke apa, saya jawab sama je. Tak boleh lebih. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula.
Kamu nak berhias boleh, tapi jangan berlebihan sampai jadi seperti orang-orang jahiliah berhias. Nampak? Maksudnya kalau kita nak pergi pejabat sikit-sikit saja. Dan yang kita nak lebih di rumah. Dan orang perempuan kata lah, kalau sikit-sikit tak molek benda kamu. Orang perempuan Tuhan jadi ni tak make up tu molek dah. Faham? Kalau make up lebihlah molek. Faham lagi? Sebab jenis perempuan ni default setting dia tu mari kilang. Memang orang suka dah tengok. Sungguh. Sungguh lah. Orang puang mari muka dia tu kosong. Orang gila dah dia. Muka kosong tu. Tak buh susu ni. Nah, tak colek lagi, tak masuk blusher, tak masuk shadow, tak masuk dengan gicu, tak masuk dengan undercoat. Tak masuk lagi. Nah, betul orang puang gitu dah tahu. Orang puang ni dia keluar je. Dia tu dikira macam Lamborghini Ferrari. Kita beli Lamborghini tak payah lagi dah. Apa benda kedai aksesori nak tambah stiker tak payah. Tu kena hari. Baru kena tambah stiker, kena buh ring sport, kena tinta, kena apa, nak suruh jadi comel. Pun tak comel-comel. Nampak? Puan ni macam Lamborghini Aventador. Bom 2000 nak 2 juta seputih, keluar tu kita ambil tu tak payah pergi kedai dah. Nah, dia punya lampu depan pun lawa, dia punya grey pun seksi, dia punya tombol gear lawa, dia punya steering tak usah cakap lah. Dia kau kemah. Semua macam itulah kau puan. Kalau orang lelaki dia macam bizar. Dia banyak tak kena. Keluar tu kena buh stiker ni, dekat isi minyak kena buh gambar orang kecing. Kena gear belakang, kena buat tarik gear, kena tarik stiker gitu pula nak suruh mani. Tu orang lelaki. Kau puan kosong dari make up tu lawa dah. Orang lelaki tak usah kata kosong, make up kau hudung. Tak percaya suruh Datuk kat ricu balik awal. Orang tengok lugar belakang. Jadi kalau awak keluar daripada rumah sikit-sikit sudah memadai. Okey? Soalan seterusnya. Perempuan pakai blazer, kain tudung tidak dibiarkan keluar, macam mana ya ustaz? Baik, masalah kain tudung masuk dalam blazer masuk ke luar. Okey? Dia begini. Hukum melabuhkan tudung di bawah dada. Apakah hukumnya? 2 hukum. Satu wajib, satu sunat. Bila wajib? Jika dia tak tudung, dia tak labuhkan, nampak lubang tekak. Wajib labuh. Jika dia tak labuhkan tudung, nampak belahan baju pada dada. Macam dulu-dulu kan baju dia tak macam sekarang, comel tutup. Dulu terkangkang kat sini. Nampak belahan dadanya, wajib labuh. Jika dia tak labuhkan, maka nampak bentuk buah dadanya kerana bajunya kecil, buah dadanya besar dari baju. Maka wajib labuhkan. Jika buah dadanya kecil, bajunya longgar, maka sunat saja labuhkan. Faham lagi? Tapi kebanyakan kita dia pakai tudung bawal kecil tapi dada besar. Itu masalah. Dan bajunya kecil. Walaupun baju kurung, dia duduk tepi gini nampak kot bigar. Itu masalah. Jadi kalau apa dalamnya kecil, bajunya besar, atau dalam besar, baju lebih besar daripada dalam, maka sunat kita labuhkan. Tapi kalau kita tak labuhkan, nampak direct bentuk buah dada daripada luar, siapa yang memandang, haram, wajib dia labuhkan. Labuhkan nampak juga, dimaafkan. Okey? Beginilah kaedah perempuan nak keluar rumah, lebih labuh lebih baik. Okey? Lebih labuh lebih baik. Kalau di rumah, lebih singkat lebih baik. Tak sungguh. Ingat kalau kita umur 20 sampai 40, janganlah pakai baju kelawar kat rumah. Ni ramai pakai baju kelawar. Sengih nyandar di mesin rasul. Dalam muka tu macam kelawar. Faham lagi? Suami tengok nak muntah tengok. Pakai jin kat rumah, seluar ketat-ketat tu. Faham? Untuk tarik perhatian suami. Kalau kita dah 40 dah sampai 50, seluar jin tu kerat kat lutut. Tu menambah attraction orang panggil. Kalau dah masuk 55 dekat nak menopause, suami pun dapat lain macam dah. Betul tak? Banyak tidur depan TV dah tengok bola.
Faham lagi? Dah masuk dah dalam bilik. Nah, kita 55 dah rupanya. Nah, suami aku banyak tidur kat sofa. Nah, jangan pakai seluar kat lutut. Seluar pendek pakai. Okey? Seluar pendek yang nampak grey. Nah, macam BMW baru tu, grey besar. Nah, baru seronok. Ni nak dah kita tua dah. Dah lah rambut belang-belang macam tupa. Kembang gantung pula. Faham tak? Orang lain bini atas ni shadow, kita sisikkan khisi je sana ni. Faham? Tu lelaki tengok bola tidur terus luar. Bagaimana nak isteri nak kontrol percakapan masa tengah marah pada suami? Marah, kontrol jugalah. Kenapa? Bila kita nak marah pada ibu bapa kita, wala tanharhuma, jangan tinggi suara. Maka kita nak marah pada suami boleh, tapi tak boleh tinggi suara. Tegur boleh, nasihat boleh, kerana kita betul suami kita salah. Tinggi suara tak boleh. Dia panggil adab. Tetap boleh marah, marah tetap marah, tapi tak boleh jekah. Anak boleh tak marah mak buat salah? Boleh, tapi tak boleh jekah. Maksud marah itu tidak bersetuju, memprotes tindakan. Itu marah dia panggil. Tapi tak boleh kita marah anak itu. Isteri nak marah suami tak boleh macam nak marah anak. Ikut suka nak kutubik. Kena jagalah ayat-ayat yang kita keluar daripada mulut kita. Orang puan ni kena jaga sikit. Kenapa? Mulut dia tu bisa. Sebab tu dia orang puan, benda lain semua dia kalah. Lomba lari kalah, lomba angkat berat semua kalah. Tu sukan dia asing-asingkan perempuan dengan laki-laki. Perempuan je menang mulut. Sebab tu pertandingan mulut dia tak asing. Contoh pertandingan pidato. Mana ada asing? Biasa pidato laki ke menang perempuan? Perempuan menang, lidah dia. Jangan main perempuan. Dia cakap sepatah je, laki dia tidur masjid 2 malam. Lagi dia punya bisa. Suami dia buat keluar hadis habis 30 hadis tak jadi apa. Dia buat keras, muka keras. Tu hati-hati mulut kamu. Dalil tengok mak kita dengan ayah kita. Mana jahat mulut? Mana bisa mulut? Betul tak? Tok dengan toki kita. Mana hebat mulut? Tok kan? Tok ni seminggu tak berhenti. Jumaat ni tak sambung. Seminggu tak berhenti. Betul tak? Toki bunyi tak suara? Tak. Kata toki tak ada. Ada rumah. Tak bunyi. Bunyi pun masa lembu masuk rumah. Baru dengar suara toki. Tok tak suara kira lah. Macam orang gila tu. Dia kata cucu, cicak sembah. Jaga mulut kita. Ada orang perempuan dengar ceramah ustaz yang afdal suami isteri bersama ada 4 hari sekali. Betul atau tidak? Tak betul. Kata Imam Ghazali, sebaik-baiknya hubungan itu dilakukan jangan lebih daripada 4 hari sekali. Kurang daripada itu boleh. Tapi kalau kata 4 hari kena buat hubungan sekali, itu salah. Yang sebenarnya ulama kata, antaranya Imam Ghazali, sebaik-baik hubungan jangan lebih daripada 4 hari sekali. Faham lagi? Ke tak faham? Hubungan apa pula? Lambat takak lah set-set ni. Datuk faham tak? Datuk faham. Datuk benda gini dia faham. Maksudnya awak nak lakukan hubungan dengan isteri awak hari-hari pun boleh, tak ada masalah. Sebaiknya jangan sampai lebih dari 4 hari sekali. Okey? Faham tak ni? Faham tu. Berdosa tak isteri curi telefon suami, buka-buka telefon nak cek? Hukumnya tengok, kalau suami dia suka tak berdosa. Dia cek, dia buka telefon suami, dia cek tengok suami dia best, yes, suka, tak ada masalah. Tapi kalau suami dia pesan jangan, tak boleh. Amanah tak boleh, amanah orang. Suami isteri bukan halal semua benda. Okey? Bila kita dah akad nikah bukan halal semua benda. Ada lagi benda yang wajib minta izin. Isteri nak puasa sunat, wajib tak minta izin? Wajib minta izin.
Nampak? Nak buka bini, nak buka telefon bini suami kena ada izin, suami kena ada izin buka telefon isteri. Kerana sama-sama itu dia boleh menyebabkan sakit hati dan perbalahan. Sedangkan tujuan perkahwinan litaskunu ilaiha, duduk berbaik-baik. Jadi masing-masing kena hormat hak masing-masing. Nampak? Kalau suami atau isteri yang banyak apa benda password tu masalah. Faham lagi? Telefon kita tak ada password. Barulah isteri pun tengok tak ada password buka gitu. Ni berapa lapis password? Nampak? Dah faham? Nombor lagi 88773333. Takut bini buka. Tu ada kasih gelak tu. Tapi tetap tak boleh. Suami kita perangai tak molek ke apa ke, itu hak dia. Kita tak boleh buka telefon orang kerana ada rahsia orang. Percakapan dia dengan kakak dia, perbualan dia dengan mak saudara dia, masih ada kan yang dia tak suka kita tahu. Betul tak? Kita tengok suami isteri masing-masing kena hormat hak masing-masing. Okey? Tip agar ikhlas dalam setiap perbuatan. Kalau kita nak ikhlas setiap perbuatan, kita ingat Allah sebelum berbuat. Bang, sebelum solat ingat Allah. Ya Allah, kurniakan aku ikhlas kali ini. Jadi tak dapat 4 rakaat, dapat 1 rakaat. Okey. Jangan kita lupa Allah. Lepas pada setiap kita buat amal pula, datangkan 2 benda. Contoh lepas mayang, lepas baca Quran, lepas buat haji, lepas puasa. Harap-harap kau terima amalku ini ya Allah, kerana aku takut engkau tidak menerimanya. Rojak dan khauf. Harap terima, takut Tuhan tak terima. Soalan seterusnya, apakah nafkah yang dikatakan wajar diberikan pada seorang isteri setiap bulan? Nafkah yang wajib, bukan yang wajar, yang wajib. 3 perkara bila kita kahwin dengan perempuan: makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Makan minum paling kurang 2 kali makan, 2 kali minum sehari. Sekali makan itu kenyang. Faham tak? Yang kedua, pakaian. Sekurang-kurangnya 2 pasang setahun kita siapkan untuk dia, atau kita jahit sendiri, atau kita belikan untuk dia, atau berikan duit dia beli. Tudung dalam, tudung luar, baju dalam, baju luar, kain dalam, kain luar, stokin, alas kaki. 2 pasang. Kemudian tempat tinggal. Sama ada rumah tu kita beli, atau kita beli ansuran, ataupun kita buat sendiri, kita tukang pandai, atau kita pandai magic, ting jadi rumah. Tak kira lah, pokoknya kita sediakan. Kalau sewa kita wajib bayar. Isteri kita tak wajib bayar sesen pun pada 3 perkara ini: makan, minum, tempat tinggal dia, pakaian dia. Isteri tak wajib keluar sesen tu. Okey, walaupun gaji isteri tu lebih besar pada suami. Gaji isteri dia 80,000 kontraktor, suami dia 800 JPKK. Tetap juga suami kena bayar 3 perkara itu sampai mati. Faham lagi? Jangan main-main. Jadi kalau bulan lah katakan 3,000 sebulan, semua sekali itulah. Dengan sewa rumah, dengan makan minum, dengan pakaian, maka kita beri 3,000 sebulan itu jika sudah menunaikan kewajipan. Ada 2 bulan kita tak bagi dalam keadaan uzur, dikira hutang. Kalau tak uzur sengaja tak bagi, berdosa. Nampak? Dan hutang itu wajib diselesaikan sebelum mati. Jangan main-main anak bakar ni. Tolong kongsikan rahsia kebahagiaan rumah tangga untuk memupuk kasih sayang suami isteri. Begini, kita tak ada aspek lebih daripada seorang isteri, jangan aspek lebih daripada seorang suami. Jangan terpedaya dengan drama swasta dan lagu-lagu cinta, kerana itu semua sempurna. Faham lagi? Yang terbaik semua duduk dalam drama, duduk dalam lagu. Kau lah yang paling sempurna, cintaku kepadamu tiada batasnya. Dan cintamu kepadaku bak embun pagi. Tipu lah ke tu. Dalilnya, dalil yang menulis lirik itu 3 kali menang juara anugerah lirik-lirik cinta, dia pun 4 kali bercerai dah. Faham? Betul tak? Maknanya semua rekaan belaka. Hidup dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Sebab tu kita sama saling memaafkan. Saling memaafkan. Kita nak yang terbaik pada suami kita, tak akan dapatnya. Kita nak isteri kita yang terbaik, tak akan dapat. Ratu cantik dunia pun makin lama makin huduh. Apatah lagi bini kita. Betul tak? Masa kita baru kahwin, memang pinggan ni macam citah.
Tapi bila kita kahwin dah 3 kali beranak dah, pinggang ni macam isi basuh. Macam mana kita nak dapat yang terbaik? Lepas tu saling menerima seadanya dan saling memberi maaf. Barulah bahagia. Betul tak? Suami tanya pada isteri, ada duit tak? Isteri jawab, tak ada. Apakah hukumnya? Hukumnya berbohong. Tidak ada sebab saja-saja berbohong. Haram. Ada sebab. Kerana kalau kata ada, dia tak mau keluar duit dia, nak paksa guna duit isteri, harus berbohong. Suami saya diam semua, suka pendam, kadang-kadang suka nak bincang, tak tahu apa benar yang dipikir. Saya selalu membuat keputusan sendiri. Jadi bila tanya suami akan jawab, ikutlah, mana-mana pun okey. Apa perlu saya lakukan? Ikutlah, mana-mana pun okey. Itu tak ada masalah. Suami diam, kurang bercakap, tapi bila minta keputusan, si suami dia kata tak apa, mana-mana pun boleh. Itu senang. Bila kita buat, dia pun tak ada masalah. Yang susah begini, bila kita nak minta keputusan, cadangan dia kata ikut awak lah, mana-mana pun okey. Bila kita buat tak okey, itu baru masalah. Dia dah diam gitu, dah siapa suruh cari hak diam? Mu sengaja cari hak diam, lepas tu nak komplain pula. Nak nikah dulu bukan boleh lagu ni teka A atau B. Tak, mu tahu dah perangai dia, diam. Mu nikah kau, lepas tu mu nak marah kau dia. Tak boleh. Macam kita kahwin dengan perempuan yang tak pandai masak, tak boleh marah kau dia. Pasal mu nikah itu mu tanya tak pandai masak ke tak? Dah hanya, dah lepas tu aku tengok muka dia no. Lepas tu dah pandai masak, tak ada komplain. Yang kita boleh komplain, dia kata pandai masak, kita pun nikah, pas nikah dah pandai masak, baru boleh komplain. Jadi tak ada masalah. Dia suami ada jenis bising, ada jenis diam. Cuma biasanya orang perempuan tu tak ada diam. Korban, laku ibadah korban gunakan lembu kambing yang diketahui dilepaskan merata-rata dan membahayakan keselamatan orang awam. Baik. Kalau memang diragui, jangan gunakan untuk korban. Kalau kita rasa boleh kedak ni, lepas kedak hukumnya harus. Kenapa? Kerana keluar daripada khilaf ulama. Biarlah korban, kita nak lembu korban itu yang elok. Yang elok itu bukanlah jenis yang merosakkan tanaman orang. Dia tak salah lepas binatang ni. Yang salah ialah memudaratkan orang lain. Kita lepas lembu kita ekor keluar daripada kandang pukul 6 pagi, 6 petang balik. Ada masalah jika dia tak buat masalah. Lembu jalan tak jalan tengah. Kalau nak nitah hijau baru nitah. Kalau nak balik berok rumah ramai-ramai. Tak ada masalah. Ni ke merah pun nitah juga pom melanggar orang tidur tengah jalan makan kebun-kebun orang. Itu tak boleh. Bila tak boleh, tak molek, sehingga kata molek juga dijadikan haiwan korban. Macam mana kita nak elak daripada rasa berkira-kira nak bersedekah? Tak usah kira-kira lah. Kita ni bukan kita. Allah bagi pinjam. Sebab tu Allah kata depan surah Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Setengah daripada duit yang aku bagi pinjam kat orang. Jadi kita duk ingat duit kita. Kita tengok di grant. Jadi kita ingat hak kita. Dah. Dia sama macam library lah. Kita pinjam buku ni letak nama. Sampai masa kena hantar balik. Dulu mak kita pinjam tanah tu. Pinjam ada nama di grant. Faham lagi? kita dia kata ni tanah aku ni, kereta aku dah pinjam je. Tak usah kata kereta mu, muka tu hang pinjam. Betul tak? Tengok muka bini kita dulu, 20 tahun dulu kita nikah, tengok muka dia. Licin maya muka. Tengok malam macam transformer. Kerana barang pinjam. Dia ambil balik pendengaran dia, ambil balik keduk muka dia, ambil balik kegagahan daripada ambil. Dulu kita cakap dengar. Orang tua bila kita cakap tak dengar dah. Pasal apa? Pendengaran itu pinjaman. Duduk di mana wakcik? Dulu. Umur berapa dah? Terbeluh. Orang tanya umur, jawab terbeluh. Faham tak apa? Pasal barang pinjam. Jadi jangan duduk sayang sangat.
Setiap kali kita belanja kawan kita makan sini, dia makan situ, satu meja. Dia makan nasi goreng, kita bilang berapa suap, habis satu pinggan. Lebih kurang 10 kali suap, lebih kurang lah 10 kali suap atau 15 kali suap. Okey, katakan 10 kali suap. Disebut dalam hadis, kalau kita bayar dia punya makan tu, setiap satu suap Allah simpan di sisi Allah sampai jadi sebesar gunung Uhud. Satu suapan, lukmatan. Kama saya masalih jabalin Uhudin, seperti Jabal Uhud, dia akan jadi satu suap yang kita bayar, yang kita sedekah sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud ni lebarnya 8 km. Bayangkan satu pinggan nasi goreng kita belanja kawan kita. Faham lagi? Ni kita tak. Kawan-kawan sama satu jabatan, bayar suku. Ya, tapi bukan ni lah, orang lain. Apakah hukum solat berjemaah berimam wanita dalam rumah? Makmum semuanya wanita. Imam, tapi masih ada laki-laki balik, anak mumayyiz dalam rumah yang sama, tapi tidak solat berjemaah bersama. Baik. Kalau imam perempuan, tak bolehnya jemaahnya laki-laki. Faham? Tapi kalau imam itu perempuan, semua jemaah perempuan, itu boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau ada anak yang belum mumayyiz, boleh. Kerana dia belajar semayang. Kalau yang sudah balik, tak boleh jadi makmum kepada imam perempuan. Suami isteri sibuk sampai ada ketika tak sempat solat di masjid. Jadi solat ketika sempat. Zaman Nabi dulu orang tak sibuk macam kita, solat satu tempat. Kita sekarang sudah sibuk. Duduk Kuantan kerja Temeluk, duduk Temeluk kerja di Marang, duduk di Marang kerja di Pahang, di Kemamang. Bersimpang siur sekali. Jadi mana yang kita sempat, kita kerjakan. Okey. Soalan seterusnya. Penyakit itu hapus dosa ke atau balasan? Jawabnya balasan dan hapus dosa. Cuma kalau kepada orang yang musuh-musuh Allah, azab daripada Allah. Tapi kalau orang yang beriman macam kita, orang mukmin, Allah sakitkan kita. Kerana dua. Pertama, dia nak hapuskan dosa kita. Yang kedua, dia nak hentikan perbuatan kita jika kita ada melakukan perbuatan yang tidak betul. Kalau ada orang yang Allah sakitkan dia, maka dia tak dapat lagi berjudi. Okey. Ada orang yang sakitkan dia, maka tak pergi disko dah. Ada orang buasi pergi disko. Faham lagi? Tapi bila Allah sihatkan dia, dia pun tunjuk langit. Tunjuk langit. Faham lagi? Kena Heineken 3 botol, mabuk muntah situ. Kenapa? Kerana dia sihat. Tapi bila dia sakit, kita ajak pergi disko, dia pergi. Pergi kat ICU. Jom disko mak kalau ni. Dia nak cakap. Kerja wajib jabat, buat kerja 10%, 90% telefon tengok ceramah UAI. Pula jauh. Nak mampu juga aku. Dia gini, kerja ni kita buat macam tadilah, kalau kita di standby tak ada masalah. Tapi kalau kita abaikan kerja yang sudah sampai masanya, tak boleh. Mu cakap dengan bini mu kena letak. Kerana dibayar untuk selesaikan tugas. Lagi. Melainkan bini kita darurah, jatuhlah telaga, itu lain. Jangan main-main. Kita kalau kita dibayar, kita bukan NGO sukarela. Kena hati-hati. Tapi kalau standby dah masalah. Kita selesai dah kerja, tak ada kerja dah, esok mungkin ada kerja pula. Hari ni tak ada orang dia. Dia pun buka telefon, duduk tengok benda tu, tak ada masalah. Kerana dia bukan berhubungan dengan pelanggan, dia bukan tinggal operator dan sebagainya, memudaratkan orang lain, tak boleh. Soalan seterusnya. Orang perempuan pakai baju lengan pendek, tapi kat dalam dia pakai baju ketat inner. Adakah dikira tutup aurat? Jawabnya, nampak tak? Yang bahagian ketat itu dari luar. Jawabnya nampak, tak boleh. Kerana tutup aurat ni perempuan dua. Yang pertama, jangan nampak dah badan daripada luar. Yang kedua, jangan nampak bentuk. Nak pakai inner, nak pakai hang sock boleh. Kita pakai baju kurung, dalam kita pakai hang sock. Itu tujuan hang sock. Bukan tegang hang sock ni kita pendekkan lengan, lepas tu sambung dengan hang sock. Itu tak boleh. Hang sock ini kita pakai lengan panjang, dalam ada hang sock. Apa tujuan? Bila kita nak ambil barang di mall, di market, lengan baju jatuh. Faham lagi? Lengan baju jatuh. Kain lembut, kain lembut kan, dah baju jet kan jatuh. Maka ada hang sock. Ni cover, tu baru harus. Faham? Ni dah duduk saja tu hang sock dah keluar gini.
Faham? Tak boleh. Kerana badan kita itu, perempuan macam tadilah, attraction. Al-mar'atu aurah, perempuan itu kebanyakannya adalah aurah. Tapi ni biasa je perempuan. Ya, lagi ketat, lagi best. Suami pula kata, oh, bijak juga. Wah, bini aku nampak punggung gini. Faham lagi? Tongong punya sulut lelaki. Kita bayar mahal-mahal bagi korang tengok. Isteri tinggalkan suami 10 tahun dah. Suami masih setia menunggu. Tak pernah lapar cerai. Apakah mereka masih sepasang suami isteri atau kena akad nikah semula? Tetap sepasang suami isteri. Selagi suami tidak menjatuhkan talak, selagi isteri itu tidak berjaya mendapatkan pasah daripada mahkamah syariat. Sikit lagi. Seorang laki-laki dewasa special OKU autism syndrome berada dalam surau wanita bersama ibu, kakak, adik perempuan. Persoalannya bagaimana keadaan penjagaan aurat wanita lain pada ketika itu berada di surau wanita juga? Jawabnya dia tetap sama. Kena jaga juga. Lepas tu kena hati dalam bab budak-budak autism yang sudah besar, budak lembam dan sebagainya. Dikira sama juga. Walaupun dia tidak berapa mengerti atau tak berapa melayani perkara seperti itu, syaddul zara'i hukumnya kita tutup gak juga pintu kerosakan. Jadi kita kena, walaupun dia agak lebih ringan daripada laki-laki yang normal, tapi tetap kena ambil penjagaan dalam bab aurat. Soalan seterusnya, kita lambatkan urusan faraid, harta si mati, keluarga cuba berusaha menyelesaikan bahagian tetapi dapat tentangan keluarga yang jauh. Akhirnya keluarga telah menantangi surat menyerahkan semua hak pada mereka dan tidak akan menuntut hal tersebut. Apakah hukumnya? Hukumnya kalau kamu dah serahkan hak kamu, tak boleh lagi tuntut. Cuma gini, faraid ini memang jadi perbalahan. Kita ada jabat pusaka, kita ada jabat amanah raya. Semua itu kita beri waris nama detail. Mereka akan dipanggil oleh jabatan untuk bicara di mahkamah. Faham? Dan setelah tu hitam putih, orang ni dapat banyak ni, banyak ni, tak ada balas lagi. Kalau duk main panggil ustaz tu, orang ni panggil ustaz tu, berbalah-balah akhirnya. Faham? Biarlah hitam putih dengan jabatan lalu. Jabat pusaka, jabat amanah raya. Kita laporkan siapakah waris. Ni tak waris anak, ni IC-nya begini, nanti dia akan bahagikan yang betul. Okey? Kita berkawan dengan penyamun. Adakah kita tergolong dalam golongan penyamun? Cari bala pula. Ni 2-3 hari ni panas ni. Aduh dah. Kita kawan kita 3 orang ni mencuri. Kerjanya mencuri. Kita orang Kuantan lama tak jumpa. Kawan kita 3 orang ni duduk Johor. Seorang tu Presiden Persatuan Pecah Rumah Johor. Yang 2 orang lagi tu jawatan lebih kurang gitu jugalah. Jadi dia sampai di Kuantan ni, kita minum air dengan dia kat kedai. Boleh tak? Boleh. Tak berdosa kita. Faham? Cuma orang melihat. Orang lihat, dia ni curi juga. Pasal apa 3 lagi tu memang tokoh curi. Itu tokoh Mak Ijrah pencuri 10 tahun tu. Tak ada kira dah. Faham tak lagi? Kita kau lah, Cik Mak curi juga. Padahal Cik Mak tu orang baik. Nampak? Batulah Nabi kata, kalau kamu berkawan dengan orang soleh, seperti kamu duduk tempat orang jual minyak wangi. Faham? Kita duduk kat orang jual minyak wangi, macam Nabi kata berkawan dengan orang baik. Walaupun kita tak pegang minyak wangi, kita balik rumah bau wangi juga. Lekat wangi tu di badan kita. Berkawan dengan orang jahat ni macam kita duduk tempat orang welding. Walaupun kita tak pegang api welding, baju kita ada juga bau asap atau lubang-lubang. Okey, itu maksudnya. Walhasilnya Nabi kata, hendaklah kamu pilih siapa yang nak jadikan kawan, kerana nanti agama kamu akan terikut-ikut agama orang yang kamu jadikan sebagai kawan. Jika agama mereka itu ranak, agama kamu juga akan ranak. Itu kena hati-hati. Nampak? Berarti kata fal yang zul man yukhalil, hendaklah kamu perhati elok-elok siapa yang kamu nak jadikan sahabat itu. Macam mana keadaan nak tahu darah haid atau istihadah? Kalau bukan haid, istihadah. Senang aja. Haid ini paling sedikit 24 jam. Jadi kalau 2 jam itu istihadah. Haid ini paling lama 15 hari. Kalau sampai 16 hari itu istihadah.
Nifas itu paling lama 60 hari. Kalau 80 hari masih keluar darah, itu istihadah. Soalan seterusnya. Wanita menangguhkan mandi wajib kerana tidak pasti sama ada betul-betul suci, adakah perlu mengqadakan solat yang ditangguhkan itu? Jawabnya, jika dia tak pasti lagi, wajib dia kena qada. Begini contoh, masuk waktu subuh, dia tengok dah kering, tapi tak pasti kering betul atau tidak. Dia takut-takut masih ada lagi, dia masih belum solat subuh, hukumnya boleh. Nah, nanti dah zuhur dah. Oh, pasti dah. Memang dah kering. Faham tak lagi? Maka dia pun mandi, solat zuhur dan qada subuh. Jangan tak qada, kerana awak tinggal tadi. Okey? Cuma panduan cara nak tahu kering itu mudah saja. Iaitu duduk bertinggung, kemudian ambil air sembuh. Faham tak lagi? Kita rekah-rekah dah lah. Duduk tinggung, berpuang, ujung-ujung haid tu duduk bertinggung, cakung tu lah, ambil paip tu di air tu tembok. Buat dalam bilik air, yang buat tak lambu tau. Dalam bilik air lah maksudnya. Rodoh tak lambu. Sembuh tujuannya jika ada hujung-hujung haid yang kering-kering melekat pada bibir faraj, dia akan tanggal. Lepas kita sembuh tu, ambil cotton bud. Dalam kitab-kitab hadis tak sebut cotton bud, dia sebut perca kain. Zaman dulu dalam kitab hadis perca kain, ambil kain, gulung-gulung buat tajam gitu. Sekarang cotton bud. Cotton bud tu putih kapas. Okey? Masukkan, setelah kita basuh dengan air tadi, masukkan seruas jari. Kemudian pusing 360. Jika ada lagi saki-saki yang masih ada, dia akan lekat ujung-ujung darah pada cotton bud. Kita keluarkan cotton bud itu, tengok ada lagi orat-orat darah, tak boleh mandi lagi. Jangan tengok di luar. Ada setengah perempuan tengok di tuala dia. Oh, ladak dah, mium dah pokok ikat. Padahal ada lagi ujung-ujung. Jadi masukkan cotton bud lebih kurang 1 ruas jari. Okey. Tak ada dah kosong. Dalam hadis kata bila keluar perca kain putih sebagaimana dia masuk itu putih, keluar pun putih, maka hukumnya sudah bersih, boleh mandi. Apa yang tersilap lepas itu, Allah Maha Pengampun. Nampak lagi? Jadi jangan duk tengok luar saja. Suami kena ajar bini benda-benda lagu ni. Suami kita ajar tak? Tak ajar, dia ajar guna iPhone. Faham lagi? Jadi minta maaf lah. Soalan yang terakhir, baki ni nanti ustaz lain jawab. Kerana panjang lagi ni. Dah berhenti pukul berapa? Pukul 11 kan? Pukul 10. Kau apa berhenti? Betul, pukul 10. Pukul 10, 2 lagi soalan. Orang yang suka fitnah orang, adakah masuk dalam golongan munafik? Dia munafik ni gini, iza ahdasa kadiba. Bila bercakap, tipu. Tahu tak? Tak kira parti mana pun. Iza ahdasa kadiba. Bila bercakap, lebong. Tipu. Nampak? Ramai tak macam itu? Cakap tipu. Wa iza wa'ada akhlafa. Bila berjanji, dibohongnya. Itu perangai munafik. Sebab Nabi kata ayatul munafik, tanda munafik itu salas 3. Iza ahdasa kaziba. Bila bercakap je tipu. Ada tak orang gitu? Cakap tipu. Dulu orang tipu dalam kampung, ni live. Tahu tak? Ni zaman ni orang tipu, orang tak malu lah. Dulu kita segan lah kalau kita tipu orang tahu. Segan lah. Ni dah live. Malam ni saya akan live tipu. Dia kapal sekarang dia nak tipu malam ni. Kenapa? Kerana kita sudah hujung dunia dah. Nabi kata saya kunu alam nas sanawatul qada'at, nanti akan berlaku atas manusia zaman di mana penuh kacau bilau. Pada zaman itu juga zabu fiha sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadzib. Zaman itu orang yang berdusta, orang kata betul. Orang yang cakap betul, tipu orang kata. Inilah zaman kita. Okey? Soalan yang terakhir, apakah tindakan berdosa tak bila semut atas pinggan kita ambil letak dalam sinki dan semut mati sebab lemah dalam air bila kita basuh pinggan tinggal dalam sinki? Baik, dia basuh dalam sinki, semut tu masuk mati.
Jawabnya yang berdosa kita ambil semut, kita lemaskan dia. Dah jarang orang tak kutip semut lemas. Ambil semut, pada mukamu. Kita buat air panas, air itu panas berasak. Kita tak nampak ada semut dalam gelas, kita tuang air panas, mati semut tu, tak berdosa. Nah, yang berdosanya kita dah tengok ada semut, tapi kita jangan bagi dia keluar. Kita nanti aku. Tu baru berdosa, itu membunuh. Faham? Kerana semut itu hayawanun muhtaram, hayawan yang dihormati syarak. Nah, kita angkat gula, nak letak dalam air. Dalam gula tu ada semut, tapi tertimbul dengan gula kita tak nampak. Kita bubuh air panas, mati, tak berdosa. Faham? Tapi kita tengok dah semut tu ada atas gula, letak juga, itu haram. Kita bunuh semut. Dia kalau masuk semut ni, apa benda ni, adakah jadi najis? Jawabnya ya. Tapi dimaafkan kerana semut itu darah yang tidak mengalir. Jadi keluarkan semut, air minum. Lain pada semut, contohnya kumbang, masuk dalam air belo, buang kumbang, minum air. Apa lagi masuk? Cicak, buang cicak, minum air. Bang, tapi kita tak teramak dah lah. Tapi cicak tu benda yang besar. Benda yang besar kalau masuk dalam air, kalau dia hidup tak ada masalah. Melainkan anjing dan babi. Kucing berjalan-jalan atas meja, kaki celup dalam keluarga singgang. Keluarga singgang kita tidak najis, walaupun kucing tak pakai stokeng. Faham? Benda yang masuk dalam makanan tak menajiskan makanan. Kita tengok tak bagi bini kita makan. Kau bawa bini. Kau-nya suci dah. Jadi pukul 10 dah. Soalan mewah. Tak ada. Soalan kau nak tanya nak apa? Pasal masih kat relay. Bukan bab agama saja, semua bab lah. Nak jahit tudung tak mau pergi gayok. Baik. Pulang untuk mengundi, lepas tu pasti memberikan duit kepada rasuah. Tak rasuah. Jangan undi baru rasuah. Duit saja suruh apa tak ambil lah. Kita nak balik ngundi, dia ada satu parti dia bagi duit, ambil mula ya isi minyak, tak apa. Yang tak boleh isi minyak ni mu kena undi aku, kaki mu kena ambil tu. Itu baru rasuah pilihan raya. Okey, mu ambil ni, mu pakai aku. Mari dah. Mu pakai aku. Kita ambil semua, mu makan haram. Dia tak apa, bagi, tak apa. Okey, dia syarat. Nak rasul. Lepas tu dah polis nak tangkap. Okey, tu tak boleh. Lagi. Boleh. Semua kor. Bukan berarti kita aku dilantik menjadi imam sembahyang sekalipun, kalau dia bermasalah, dia tetap bermasalah. Cuma Qaryah wajib menerima keputusan ramai. Walaupun imam itu berhutang RM20,000 dengan ayah kita tak bayar-bayar. Faham? Itu tetap tak akan lari. Jadi siapa yang benar, dia benar. Siapa yang salah, dia salah.
konsep perjuangan kita, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang dalam dunia ini semua benda dia taat pada Allah dan Rasul, dialah golongan yang menang sebagai menang yang sungguh. Maknanya jika kita berjaya menjawab sesuatu jawatan dengan keputusan undi, dengan kemenangan, ingat, kemenangan bukan bermakna kebenaran. Lepas tu tak boleh orang yang menang dia kata dia benar, tak boleh. Orang yang menang meskipun sistem majoriti demokrasi berperlembagaan, dia lebih layak untuk menjadi ketua. Itu saja. Jadi di segi perlembagaannya, bila dah disahkan oleh Agong, wajib kita menerima keputusan. Nah, tapi yang salah tetap salah. Siapa pun, Agong sendiri pun, kalau salah, kalau tak semayang, tempatnya di neraka di akhirat nanti. Nampak? Dia lagu tu. Jadi sekarang kita tak puas hati, kita nak ceritakan keburukan orang ni dan sebagainya, tak apa dah. Di segi penerimaan, kita kena akur dulu. Nampak? Dan kita harapkan siapa pun yang dijadi Perdana Menteri, ingatlah 3 perkara. Siapa yang diberi kuasa menjadi ketua negara dalam sebuah negara umat Islam, mu kena buat 3 ni tidak jahanam. Pertama, mu kena ajak manusia beriman kepada Allah. Yang kedua, mu kena suruh orang buat makruf. Yang ketiga, wajib melarang kemungkaran. Tak ada 3 ni, orang putih panggil go back yearly, balik awal. Wallahu a'lam. Muslimat nak tanya tadi. Sekarang ni kita kan bekerja secara flexible office. Maksudnya bekerja dari rumah ataupun di bawah kawasan pejabat. Dulu kita biasa pergi ke office. So sekarang ni nak tanya Ustaz, macam mana kalau pekerja tu dia banyak berkawan, masa dia bekerja dari rumah, dia ada banyak penuh waktu pribadi, tapi dia prestasi dia dia memang jaga seperti banding pejabat ataupun lebih baik berbanding pejabat, bandingkan kalau kat pejabat tu kadang prestasi dia macam biasa je. Soalan dia? Soalan dia, maksudnya kadang tak lah, maksudnya dia pada masa pribadi, dia nak bekerja kat luar ni, ada banyak masa pribadi lah, tapi prestasi dia lebih baik berbanding dengan bekerja di pejabat. Dari segi itu boleh ke tidak ke, ataupun macam mana sikapnya itu? Dia dibayar di pejabat untuk bekerja, tapi dia ada kerja di rumah. Macam tu. Dia ada kerja lain. Maknanya polisi di pejabat tu sekarang kan bekerja tu dah memang boleh bekerja di luar dan di pejabat lah. boleh bekerja di rumah, boleh kerja di pejabat. Yang mana yang pejabat lebih suka? Okey, majikan dia suka apa? Kalau kita jadi majikan, kita nak prestasi kerja yang lebih baik. Maka di mana kita dapat beri yang lebih baik? Di situ yang terbaik. Di rumah lebih baik, di rumah. Nampak? Kita pergi di pejabat kurang baik. Maka kalau tanya majikan, lebih baik di rumah. Dia tak nak kita duduk mana-mana, dia nak apa yang kita beri itu lebih baik. Contoh, kalau kita di pejabat, kita dapat kalau kita pergi di pejabat, kita dapat 10 pelanggan sehari. Tapi kalau kita buat di rumah, kita dapat 50 pelanggan sehari. Majikan suka 10 pelanggan atau 50? 50 lah. Itu biasanya. Kalau bos yang tak rosak mental, dia suka 50 dia. Nampak tak? Dia suka yang 50 tu. Kenapa? Kerana kepentingan pelanggan lebih banyak menjadi apa namanya point bagi jabatan. Nah, tapi ada jabatan tu lain pula. Jadi gitulah. Kalau kedua-duanya tidak memudaratkan, mana yang lebih baik hasilnya, maslahatnya, maka di situ lebih baik. Soalan terakhir. Ada tentang riba, Ustaz. Ialah di dalam kehidupan sistem moden ni banyak berpeluang dengan riba juga. Okey. Kita menyimpan duit di dalam bank. Okey. Misalnya, jadi saya hanya teringat ada ayat Al-Quran yang mengatakan kalau kita tahu hukum riba itu, kalau kita berhenti okey, tapi kalau kita kembali, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Okey. Barang siapa kembali, dia neraka lah tempatnya dan dia kekal di dalamnya. Okey, soalan dia. Kekal di dalamnya itu bagaimana? Sedangkan kalau kita muslim kan kita akan Okey. Faham. Datuk Suhaili ni orang mana? Itu suara macam GPS. Gura-gura Jadi datuk dia muskil. Orang yang makan riba, jadi Allah kata khalidina fiha, dikekal dalam neraka. Dengar baik-baik. Semua ayat Quran
Kalau kata orang yang mukmin, orang Islam buat dosa kekal dalam neraka, maksudnya kekal di situ ialah dia diduduk dalam keadaan azab yang sengsara. Bukan makna kekal makna abada. Adapun kalau orang kafir maknanya kekal abada. Maksudnya selama-lama. Kalau orang mukmin tidak ada kita boleh terjemah dengan makna kekal. Kerana Quran itu ditafsirkan dengan hadis. Nah, yang tafsir Quran Nabi SAW. Nah, Nabi menafsirkan bahawasanya sebanyak mana pun dosa yang dikerjakan oleh orang Islam, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Dalam kitab Sahih Ibn Hibban, penduduk syurga bertanyakan keluarga masing-masing yang ada di neraka dan minta syafaat Nabi. Lalu Nabi kata kepada malaikat, pergi ke neraka dan keluarkan orang yang amalnya sedikit. Mereka masuk neraka sebab dosa banyak, amalnya sedikit. Nampak? Sedekahnya 100 bulan, rasuah 1 juta. Jadi masuk neraka dia. Okey, keluarkan. Bila dikeluarkan, ramailah berbondong-bondong pergi masuk syurga. Okey, ceritanya. Bila dah keluar, ada lagi kah? Jawabnya ada lagi, kata malaikat. Mana? Siapakah? Orang Islam yang hanya mengucap 2 kalimah syahadah. Tak ada amal langsung. Tak ada semayang, tak ada puasa, tak ada zakat, tak ada haji. Kerja mencuri, minum ketum, berjudi, main nombor ekor. Faham lagi? Cuma dia yakin Allah itu Tuhan, Nabi itu Rasul. Okey, Nabi kata keluarkan siapa saja yang dalam neraka yang ada 2 kalimah syahadah dalam hatinya. Amal tak ada. Akhirnya dikeluarkan semua sekali yang mukmin, tinggal yang kafir saja. Bila keluar, lalu dikunci pintu neraka, dan Nabi kata lepas ini tidak ada lagi orang yang keluar, kerana sekurang-kurang mukmin semuanya sudah keluar. Dan mereka pun masuk dalam syurga, lalu ditutup pintu syurga. Lepas ini tidak lagi akan masuk ke dalam syurga, kerana semua orang mukmin sudah masuk dalam syurga. Jadi bila kita dengar ayat mengatakan kalau orang beriman buat dosa kekal dalam neraka, maksudnya bukan kekal abadi, maksudnya masa yang panjang. Macam hukuman lah. Orang kamu kena pendek saja, berapa? 3 bulan jail. Tapi ada orang yang kena jail lama, 12 tahun. Jangan politik, contoh. Contoh, faham lagi. Jadi tapi kalau yang jahat seumur hidup tak keluar-keluar, mati dalam jail, itu melampau-lampau tu. Jadi ada orang 3 bulan saja. Tapi jangan pula orang LHCN yang kata, kalau gitu ustaz, tak apalah kita buat jahat. Sebab kita akhirnya akan keluar juga daripada neraka. Kita tak lama duduk. Kita hanya duduk 1000 tahun saja dalam api. Akhirnya kita keluar juga. Mu boleh duduk tak 1000 tahun dalam api? Datuk boleh 1000 tahun? Boleh? Yang mati-mati tu kita tanya bomba, tanya hospital, berapa minit? 6 minit terbakar mati. 6 minit kita dibakar, 7 minit dibakar lah. Duduk perangkap dalam kereta. Dalam kereta tu rumah terbakar kan. Biasanya 5 minit, 6 minit, 7 minit mati. Hancur, terbakar semua. Okey. Dan kita nak duduk 1000 tahun dalam api neraka. Api lighter pun jam kita. Balik ambil obat nyamuk. Lighter lah, lighter. Ambil lighter 1 minit je nyalakan kat hidung ni. Lagi nampak? Mukamu comel 1 minit memang jadi zombie. Ni jangan kita kata tak apalah, kita jahat lagu mana pun ustaz kabodah semalam, kita akan keluar juga. Jangan. Kenapa? Kerana orang yang paling ringan dalam neraka, paling ringan, tak ada orang lebih ringan daripada dia. Dia ni tidak dibakar. Ini Nabi cerita, orang paling ringan dalam neraka, dia hanya diberi pakai sepasang selipar. Selipar ni daripada api neraka. Bila dia pakai, panasnya selipar ini, otak dia menggelegak macam bubur di dalam periuk. Gluk 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 gluk. Masak terus otak. Panasnya selipar. Lalu dia berkata, akulah yang paling azab di dalam neraka. Sedangkan Nabi kata dia yang paling ringan. Macam yang orang yang paling miskin dalam syurga. Dia paling miskin.
Oleh kerana Nabi kata dia paling sedikit amal, orang lain semua lebih senang dari dia. Dia yang paling sedikit itu. Dia ni oleh kerana terlalu sedikit, paling sedikit, Allah hanya bagi dia tanah seluas Yaman sampai Syria. 5,000 kilo. Yaman sampai Syria. Istana daripada emas. Bukan PPRT. Istana daripada emas. Dan isteri dia itu 70 orang. Datuk berapa isteri? Satu tu je lah. Nampak tak? Tu mujur ada. Ini 70 tu kawa ibarat raba yang sama umur tidak bertambah, yang dara selama-lamanya, makin hari makin cantik. Bila dia tengok tanah seluas Yaman sampai Syria, dia tengok istana daripada emas, isteri 70 orang yang comel semua umur 30, tak tambah jadi 31. Dia pun kata, terima kasih ya Allah, aku paling kaya. Nabi pun gelak. Tengok, dia ingat dia paling kaya, padahal dia yang paling miskin. Sebab tu jangan kita rasa susah nak beramal. Apa saja yang kita sempat, buatlah. Bila kamu beramal, Allah bayar. Bila Allah bayar, bukan macam kerajaan manusia bayar. Kerajaan manusia miskin. Allah ni ghaniyun 'anil alamin. 2 rakaat kamu sembahyang sunat subuh, Allah bayar mahal daripada dunia ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya Allah sekalian, seterusnya sebagai kenangan.